Selamat pagi, salam sejahtera. Seperti yang saya cakap tadi, pengakuan Muhyiddin Yassin kemarin perlu ada pengesahan, perlu ada sokongan. Pagi ini bukan sekadar sokongan, tetapi lebih kepada satu perkara yang mungkin akan mengejutkan dan mungkin akan menakutkan Muhyiddin Yassin. Apabila bekas Menteri Keuangan Malaysia, Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz menyatakan beliau kini sedia memberikan keterangan mengenai jana wibawa. Beliau menegaskan tiada apa yang nak disembunyikan. Sebelum kita teruskan isu pada kali ini, ulasan pada kali ini, mohon kiranya anda bantu saya tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu terkini dari channel ini dan membantu mengembangkan channel ini. Tekan butang subscribe itu percuma, anda tak perlu bayar apa-apa. Kemarin Muhyiddin kata beliau telah pun sah dipanggil SPRM. Dan Muhyiddin kata dia bukan suspek. Apabila dia tanya kepada SPRM, SPRM jawab dia bukan suspek. Dan apabila Muhyiddin kata adakah beliau akan didakwa, SPRM tidak jawab apa-apa berkaitan dengan soalan itu. Tetapi SPRM kata jawab saja apa yang jelaskan saja apa yang mahu dikehendaki oleh SPRM. Maknanya di situ anda boleh menilai apa sebenarnya maksud jawaban SPRM tersebut. Tetapi seperti yang telah pun saya tegaskan sebelum ini, apabila Muhyiddin kata penegasan seperti itu, pengakuan dan pendedahan seperti itu, kita tidak bolehlah adil untuk menerima atau menolaknya bulat-bulat. Namun demikian bagi supaya ianya lebih adil kepada semua pihak termasuk Datuk Seri Anwar Ibrahim, perlulah Muhyiddin Yassin dapat sokongan daripada pihak yang berwajib dan bebas. Paling penting adalah seperti SPRM dan juga paling penting bekas Menteri Keuangan di zaman Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri Yaakob ini. Kalau Tengku Zafrul dapat memberikan penegasan, dapat mengesahkan apa yang dikatakan oleh Muhyiddin Yassin ini selepas beliau dipanggil oleh SPRM, kita boleh terima dia dengan lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, Tengku Zafrul sedia untuk memberikan kenyataan. Yang menjadi persoalan kita juga ialah apa yang akan didedahkan oleh Tengku Zafrul di dalam sesi siasatan bersama SPRM akan datang ini. Adakah akan ada lagi kejutan-kejutan besar? Akan ada lagi pendedahan-pendedahan besar yang kita tidak pernah tahu sebelum ini. Ialah kan, sebelum Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, banyak sungguh perkara yang kita tidak pernah tahu. Tapi selepas Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, banyak pula perkara yang tersembunyi yang kita tidak pernah tahu, termasuklah pembaziran melibatkan pembangunan Putrajaya yang melibatkan hampir beratus juta, ada juga berkaitan dengan tuntutan-tuntutan palsu yang semuanya melibatkan jerung-jerung yang bukan alang-alang jerung dia, jerung sebesar apa? Sebesar planet ini. Ya, banyak sungguh kehilangan duit, banyak sungguh pembaziran, bahkan yang paling menariknya, Anwar Ibrahim berjaya menjimatkan duit negara dengan mendapatkan semula aset-aset tersebut. Jadi sepatutnya kita sebagai rakyat Malaysia haruslah menyokong dan terus memohon supaya tindakan Anwar Ibrahim ini tidak terhenti dan ianya akan tetap konsisten sampai selama-lamanya. Hari ini bekas Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Tengku Abdul Aziz berkata, beliau bersedia untuk memberikan keterangan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM untuk membantu siasatan berhubung bantuan rangsangan COVID-19 jana wibawa. Kata Tengku Zafrul lagi, tiada apa yang hendak disembunyikan berhubung dana projek itu. Itulah banyak kali saya kata sebelum ini. Berani kerana benar, takut kerana salah. Apa yang dinyatakan oleh Tengku Zafrul ini sangat tepat. Buat apa nak sembunyikan sesuatu kalau memang tiada masalah? Tiada perkara yang harus disembunyikan, kata Tengku Zafrul. Kalau memang salah itu takut, tapi kalau memang betul nak takut apa? Dan sebenarnya siasatan beginilah yang paling dan patut kita
dilakukan dengan segera supaya dapat membersihkan nama orang-orang yang terlibat. Ada media tanya saya mengenai Jana Wibawa, kata Tengku Zafrul. Tidak apa yang perlu disembunyikan dan saya sentiasa bersedia untuk memberi keterangan jika diminta berbuat demikian, kata Tengku Zafrul dalam satu hantaran di Instagram. Semalam, pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin mengesahkan dia dipanggil memberikan keterangan kepada SPRM berhubung siasatan itu. Bekas Perdana Menteri itu berkata, keterangan diberi adalah berkaitan penganugerahan kepada kontraktor dipilih di bawah projek berkenan yang didakwa pihak tertentu bahawa berkemungkinan wujud tata cara perolehan tidak mengikut peraturan ditetapkan. Selain itu, saudara-saudara sekalian, Muhyiddin juga telah pun memberikan keterangan, telah pun mendedahkan bahawa antara yang ditanya oleh SPRM kepada beliau ialah adakah beliau mengenali kontraktor tersebut. Jadi, beliau kata beliau tidak kenal dengan kontraktor itu. Muhyiddin nyatakan beliau tidak pernah kenal. Selain itu, Muhyiddin kata, dia tidak bersalah. Dia bukan suspek dan dia mungkin tidak akan didakwa, kata beliau. Muhyiddin juga menjelaskan bahawa apabila ditanya beliau kenal atau tidak kontraktor, Muhyiddin kata dia tidak kenal, tidak pernah berjumpa dengan mereka, nama syarikat pun dia tidak tahu. Bila SPRM bacakan senarai syarikat, dia tidak tahu. Saya sudah berikan kerjasama yang baik, kata Muhyiddin Yassin. Mengulas lanjut, Muhyiddin berkata, ada kemungkinan bekas Menteri Keuangan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz akan turut dipanggil SPRM untuk memberi keterangan, memandangkan proses perolehan berkenan ditentukan sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan ketika itu. Wah, macam Tengku Zafrul pula yang sekarang jadi suspek kan? Tapi sebenarnya siapa yang meluluskan? Menteri Keuangan ataupun Perdana Menteri? Untuk mereka, SPRM lebih tahu lebih lanjut lagi, kata Muhyiddin, akan panggil Tengku Zafrul. Itu terserah kepada mereka. Jadi maknanya itu saja spesifik berkenan Jana Wibawa. Tiada kena mengena dengan tuduhan 600 bilion, 570 bilion, 85 bilion atau 4,5 bilion. Hal ini semua kita tahu, ia adalah tuduhan serius. Saya tidak terbabit, kata Muhyiddin. Saya bukan orang yang meluluskan. Saya tidak kenal siapa mereka. Mereka yang mempertimbangkannya itu Menteri Keuangan. Itu yang saya sudah jelaskan kepada SPRM, kata beliau. Muhyiddin berkata, Jana Wibawa adalah proses diusahakan MOF yang dicadangkan oleh Tengku Zafrul ketika itu bagi membantu kontraktor Bumi Putra yang terkesan teruk dengan pandemik COVID-19. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tinggalkan komen Anda. Oh ya, ada tambahan pula di sini. Muhyiddin kata, beliau tolak. Muhyiddin maklumkan ketika itu bekas Setiausaha Perbendaharaan KSP Datuk Seri Asri Hamidin mencadangkan supaya pejabat Perdana Menteri memproses permohonan projek berkenan, tetapi beliau menolaknya. Saya tolak. Seolah-olah dia mahu turun kuasa kepada pejabat Perdana Menteri. Saya takut, kata Muhyiddin. Saya tidak suka buat begitu. Saya kata ini bukan kerja Perdana Menteri. Ini kerja yang harus diuruskan MOF atau agensi lain yang bertanggung jawab, kata Muhyiddin. Jadi, apa yang terbabit dengan saya? Tidak ada. Adakah saya meluluskan? Tidak sama sekali, kata Muhyiddin. Ini antara perkara yang jelas. Saya jelaskan dengan ada surat menteri dan pihak yang cadang. Surat daripada saya kepada KSP yang menolak cuma sampai kepada mereka SPRM, kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.